TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kepada calon SPM, anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kelas kita akan memfokuskan mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian, dan istimewanya kelas hari ini akan dikendalikan oleh seorang guru yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual. Siapakah beliau? Jom kita kenali guru kita dengan lebih rapat. Kita saksikan profil guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang guru penyampai yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan kelas, suka untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Muhammad Nazri Husin dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Terima kasih Cikgu Nazri kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik kawan-kawan, hari ini saya bersama dengan seorang guru dari Ceras Kuala Lumpur. Nama mesranya sama dengan nama saya, iaitu Mira. Saya bersama dengan Cikgu Jamalia Azmira Karimah Muhammad Ali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Saya Cikgu ya. Saya teruja bersama dengan Cikgu Mira pada hari ini, dan saya yakin murid-murid di rumah pastinya teruja dan tak sabar ingin mengetahui juga daripada Cikgu tentang rekaan dan jahitan pakaian kertas satu. Betul Cikgu? Ya, betul, kertas satu. Okey, jadi saya kira Cikgu pun dah bersedia untuk terangkan kepada mereka di rumah. Jadi silakan Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid, khususnya kepada murid yang mengambil mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Jadi hari ini anda semua bersama dengan saya, Cikgu Azmira dari SMK Ceras untuk Sukses SPM 2022 bagi subjek ataupun mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Jadi kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini. Jom kita lihat slide yang pertama. Untuk pecutan akhir SPM 2022 mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian, kod kertas 7201 palang 1. Kita lihat dulu instrumen pentaksiran yang terkandung dalam mata pelajaran ini. Nama kertas adalah rekaan dan jahitan pakaian ataupun lebih popular dengan singkatan RJP, kertas 1 dan kertas 2. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Kertas 1 berbentuk ujian bertulis ataupun teori, wajarannya adalah 40 markah, manakala kertas 2 pula, kod kertas 7201 palang 2, berbentuk kerja khusus PBS dan wajaran dia adalah 60 markah. Jadi kita lihat kat sini, bagi kertas 2 sebenarnya murid-murid telah menyelesaikan kerja khusus ini di dalam kelas, manakala apa yang perlu difokuskan oleh murid-murid untuk SPM nanti adalah bagi kertas 1, dan tarikh peperiksaannya, tarikh ujiannya adalah pada 2 Mac 2023, 2.30 petang hingga 4.30 petang. Jadi murid-murid boleh ingat tarikh ni untuk peperiksaan SPM kelak. Berikutnya, kita lihat pentaksiran untuk kertas 1 ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ni mengandungi 15 soalan berbentuk respon terhad, dan bahagian B pula respon mengandungi 4 soalan dan responnya adalah terhad dan juga respon terbuka. Tempoh ujian 2 jam, bagi bahagian A 60 markah, dan setiap satu soalan tu antara 1 hingga 5 markah bagi setiap soalan. Manakala bahagian B pula jumlah markahnya adalah 40 markah dan setiap satu soalan tu berjumlah 10 markah. Kita lihat pula apa yang terkandung dalam modul pembelajaran rekaan dan jahitan pakaian ini. Untuk tingkatan 4 ada 7 modul kesemuanya. Yang pertama adalah modul 1, pengenalan kepada bidang rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Yang kedua, bahan dan alatan jahitan. Yang ketiga adalah fabrik. Modul 4, sampel jahitan. Modul 5, seni reka fashion. Modul 6, proses penghasilan pakaian. Dan modul 7 adalah pakaian casual. Kita lihat pula
modul yang terkandung dalam tingkatan 5 pula. Tingkatan 5 ada 4 saja modul, bermula dengan modul 8, pakaian tradisional, modul 9, pakaian kanak-kanak, modul 10, rekaan fashion pakaian dan modul 11, projek keusahawanan. Baik, Cikgu. Ya. Jadi, ke-11 modul ini bakal ditanyakan di dalam kertas 1. Ya, betul. Baiklah. Okey, kalau macam tu, kita nak berhenti berehat seketika kerana saya yakin Cikgu Mira akan sambung semula kelas lepas ini dengan lebih mendalam lagi bagi setiap satu modul untuk memastikan murid-murid dapat memahami dengan jelas. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali semula selepas ini hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas kita dan nak mula kelas kita. Hari ini kita akan fokuskan mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian untuk murid-murid tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM tidak lama lagi. Kita akan fokuskan kertas 1 di mana kertas 1 ini mempunyai wajaran 40% dengan 2 bahagian di dalam kertas 1 ini. Kita nak tanya Cikgu Mira sekarang ini. Cikgu, untuk kertas 1 ni pastinya pada saya mungkin agak mudah untuk murid-murid menjawab kerana melibatkan teori. Betul. Tetapi pasti ada juga panduan yang Cikgu Mira nak kongsikan kepada mereka semua. Betul, Cikgu? Jadi silakan Cikgu dengan kelas kita. Baiklah, kita teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini untuk pecutan SPM 2022 bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Jadi, untuk segmen pertama tadi, saya dah jelaskan tentang bahagian terkandung dalam kertas 1 untuk mata pelajaran ini. Jadi, kita lihat ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Jadi, kita punya ulang kaji pada segmen ini adalah dalam bahagian A dahulu. Ya, Mira? Baik, boleh Cikgu? Kita lihat apa yang terkandung dalam bahagian A tadi. Ada 15 soalan subjektif, kemudian 60 markah dan masa yang dicadangkan adalah 45 minit untuk menjawab ke 15 soalan tadi dan jawab semua soalan. Wajib untuk menjawab semua soalan di bahagian A. Kita mulakan dengan soalan contoh 1, Rajah 1 menunjukkan beberapa contoh pakaian. Namakan kategori fashion itu pada ruang jawapan. Jadi kita lihat yang pertama, gambarnya adalah dalam kategori pakaian casual. Yang kedua adalah klasik. Ketiga adalah Formal. elegan. Elegan. Tapi elegan termasuk dalam pakaian formal. Dan terakhir sekali adalah haute couture. Jadi jika murid-murid terjumpa dengan soalan macam ni, waktu SPM nanti, murid-murid kena kenal pasti pakai ini dan kategori yang mana, kategori haute couture ke, elegan ke, klasik ataupun casual. Berikutnya adalah soalan contoh 2. Berikut adalah elemen dan prinsip seni reka. A. Ruang. B. Perpaduan. C. Keseimbangan. D. Tekstur. Dan E. Garisan. Padankan elemen dan prinsip seni reka itu pada kategori yang betul dengan menulis A, B, C, D ataupun E dalam ruang jawapan. Jika ada soalan macam ni di dalam SPM nanti, murid perlu kena pasti dahulu yang manakah satu elemen seni reka dan yang mana pula prinsip seni reka. Kenal pasti dahulu, kemudian baru masukkan jawapan di dalam ruang jawapan tersebut. Kita lihat yang mana satu dalam elemen seni reka. A. Ruang. Okey, seterusnya adalah D. Tekstur. E. Garisan. Prinsip seni reka adalah B. Perpaduan. Dan yang terakhir sekali adalah C. Keseimbangan. Okey, baik. Cikgu Mira, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau tengok dalam jawapan yang diberikan bagi elemen seni reka dan juga prinsip seni reka, jawapan tulis dalam A, D, E dalam bentuk abjad. Tapi kalau ada setengah murid yang menjawab, mereka tulis ruang, bukannya A. Mereka tulis ruang, D, mereka tulis tekstur. Boleh ke Cikgu? Maksud Mira mereka tulis balik jawapan tu, jawapan penuh. Bagi saya lebih baik kalau murid menuliskan simbol yang mewakili jawapan tersebut, sebab jika kita tidak mengikut arahan dalam soalan, takut kita kehilangan markah dekat situ. Satu lagi, setengah ruang jawapannya agak kecil, jadi nak menulis balik jawapan yang diberikan nanti takut tak muat. Baik Cikgu. Jadi lebih baik ikut je arahan yang diminta dalam soalan. Baik Cikgu.
Berikutnya adalah soalan contoh. 3. Rajah 2 menunjukkan simbol label jagaan tekstil antarabangsa. Namakan setiap simbol itu pada ruang jawapan. Yang ni 5 markah. Jadi kenal pasti simbol yang terkandung dalam label jagaan tekstil antarabangsa dan namakan terus dia punya jawapan dalam ruang jawapan yang disediakan. Yang pertama adalah meluntur. Yang kedua adalah mengering. Ketiga, mencuci. Yang keempat, Mira nak cuba ke? Yang keempat, saya boleh cuba cikgu. Yang keempat ni nampaknya macam kita menggosok pakaian tu mensetrika. Betul, mensetrika. Bagus Mira. Dan yang terakhir adalah kalau yang ni mencuci kering. Okey. Kita pergi ke soalan berikutnya. Soalan contoh yang keempat. Rajah 3 menunjukkan bahagian lengan dan juga lubang lengan yang dijahit pada sehelai blouse. Maka ada 5 dekat sini. Yang ni adalah soalan berbentuk menyusun artus semula langkah kerja yang tidak mengikut urutan. Jadi tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul. Langkah kerja memadankan lengan tersebut dalam ruang jawapan. Baik. Yang pertama adalah menemukan SL lengan berhadapan. SL maksudnya sebelah dalam. Yang kedua adalah menyemat dengan peniti dan jahit mesin GP kepala lengan, GP kelim lengan kanan dan kiri. Kemudian membuka dan menekan kelim. Keempat adalah menemukan GTL dengan garisan bahu. GTL adalah garisan tengah lengan dan GP tadi adalah garisan pemadan. Memang kita gunakan singkatan dalam buku teks. Maaf. Dan yang terakhir adalah menemukan kelim dengan kelim rusuk blouse. Kita lihat soalan berikutnya. Rajah 4 menunjukkan sehelai congsam. Jadi namakan ciri-ciri yang terdapat pada congsam tersebut. Kita lihat yang pertama adalah lengan selarai. Yang kedua adalah lisu cekung. Kemudian belah. Yang keempat, butang Cina. Dan yang kelima adalah collar mandarin. Kita teruskan. Soalan contoh 6. Rajah 5 menunjukkan langkah-langkah membesarkan pola badan. Berdasarkan Rajah 5, tuliskan 3 langkah membesarkan pola badan itu pada ruang jawapan. Jadi bila melihat kepada rajah yang ditunjukkan di dalam soalan, mungkin murid boleh recall balik. Okey? Boleh kenal pasti bagaimana cara untuk membesarkan pola badan itu dan tulis jawapannya dalam ruang jawapan. Kita lihat yang pertama adalah membuat satu garisan pengubahsuaian secara menegak di tengah-tengah garisan bahu. Maksudnya di sini. Baik. Kemudian letakkan kepingan kertas lain di antara kedua-dua kepingan pola yang terpisah dan dapatkan ukuran yang dikendaki. Okey, yang pertama dah dibahagikan antara kedua bahagian tadi, kemudian tambah kertas pada bahagian yang digariskan ataupun dilorikkan di sini, dan yang terakhir adalah bentukkan semula garisan bahu supaya dapat bentuk pola yang telah dibesarkan tadi. Lihat soalan contoh 7. Berikut adalah jenis alatan menggunting. Jadi A peretas, B gunting fabrik, C gunting zigzag dan D adalah gunting trimming. Padankan alatan menggunting itu dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Ini macam yang tadi lah yang kita jumpa tadi. Yang pertama digunakan untuk trim kelim dan penjuru fabrik, D. Dan yang kedua menggunting tepi fabrik supaya kemas. D tadi adalah gunting trimming sebab dekat dia punya keterangan pun dah menunjukkan dia macam bagi tips sikit pada jawapan. Betul. Okey, trim dan juga trimming. Kemudian menggunting tepi fabrik supaya kemas, kita boleh gunakan gunting zigzag. Sebab menggunakan gunting zigzag ni dia boleh memberikan kemasan kepada fabrik yang telah digunting. Okey, saya cuba yang seterusnya cikgu, boleh? Okey, boleh. Yang seterusnya digunakan untuk membuka jahitan. A, peretas, manakala yang menggunakan fabrik jenis tebal ataupun nipis menggunakan gunting fabrik. Betul. Kita lihat soalan yang berikutnya. Rajah 6 menunjukkan kaedah menyusun atur pola di atas fabrik bagi selai gaun kanak-kanak. Jadi, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah jawapan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.
susun pola yang kecil dahulu. Betul ke salah? Jawapannya salah sebab kita perlu menyusun atur pola yang besar dahulu. Kemudian pola yang disusun hendaklah mengikut arah tanda irama lurus yang betul. Jawapannya sudah tentulah betul. Yang ketiga, pola yang mempunyai tanda lipatan perlu diletakkan pada lipatan fabrik. Betul. Betul juga, dan fabrik boleh diangkat semasa menggunting. Boleh angkat ke fabrik waktu Tak kita boleh, menggunting? cikgu. Tak boleh sebab dia akan bergerak daripada kedudukan yang sebenar. Betul, kena letak di atas permukaan yang rata kan, cikgu? Ya, yang rata. Okey. Memudahkan kita untuk menggunting. Baik, cikgu. Soalan yang berikutnya. Yang berikutnya. Soalan contoh 9 berikut adalah langkah menjahit jahitan insan pari yang tidak mengikut urutan. Yang ni juga soalan menyusun atur langkah kerja. Jadi lihat balik dia punya keterangan dan padankan dengan rajah yang diberi. Jadi lihat rajah 1. Rajah 1 adalah B. Cucuk jarum menegak dari sebelah dalam ke sebelah luar fabrik. Nampak jarum yang mencucuk pada fabrik itu. Betul. Kemudian yang kedua adalah C. Tarik benang dan susup di bawah jarum, tarik jarum sehingga terbentuk satu simpulan. Dan berikutnya yang last sekali adalah A. Jahit sehingga siap dan sudahkan dengan jahitan kia. Jahitan kia tu untuk mematikan ataupun mengukuhkan lagi sesuatu jahitan. Baik, ini soalan contoh 9. Ada lagi contoh soalan, cikgu? Ada untuk bahagian B pula. Okey, untuk bahagian B pula. Ini antara 9 contoh soalan yang mungkin boleh diajukan di dalam kertas SPM nanti. Jadi murid-murid, pastikan anda fokus dan juga anda tahu bentuk-bentuk soalan supaya anda boleh menjawab dengan lebih mudah. Kita nak berhenti berehat seketika, kita nak sambung lagi kelas kita selepas ini kerana kita nak tahu bahagian yang lain pula. Macam mana ni? Apa pula panduan yang Cikgu Mira nak kongsikan kepada kita? Jadi jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Mira. Kita nak fokuskan bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian untuk murid-murid tingkatan 5. Sekarang ni kita nak tahu pula bagaimana teknik yang terbaik untuk menjawab bahagian B. Macam Cikgu Mira dah terangkan tadi, bahagian B mempunyai 4 soalan dan keempat-empat soalan ini wajib untuk murid-murid jawab. Jadi Cikgu Mira, macam mana ni untuk murid-murid dekat rumah nak tahu dan faham dengan lebih jelas apa sebenarnya teknik yang terbaik untuk menjawab 4 soalan ni? Silakan. Okey, jom kita sambung balik kita punya pembelajaran pada hari ini untuk pecutan SPM 2022 bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tadi kita dah mempelajari tentang bahagian A dan kita lihat pula bagaimana bentuk soalan bahagian B ni. Jom kita sambung. Jadi bahagian B ada 4 soalan subjektif, kemudian 40 markah bagi 4 pecahan soalan. Jadi setiap satu soalan tu merangkumi 10 markah. Masa yang dicadangkan macam untuk bahagian B dan untuk bahagian A tadi, okey, 45 minit, tapi bahagian B lebih panjang ya Mira. Maknanya dalam satu soalan tu murid ambil masa dalam 15 minit lah lebih kurang hingga ke 18 minit untuk menyelesaikan satu soalan. Masa dicadangkan 75 minit, saya ulang balik, dan kemudian jawab semua soalan. Maksudnya untuk bahagian A dan juga bahagian B, murid wajib jawab untuk semua soalan dalam kertas rekaan dan jahitan pakaian ni. Kita terus lihat soalan contoh 1. Rajah 8 menunjukkan proses menekan yang dilakukan dalam proses penghasilan pakaian. Jadi sebenarnya proses ni murid-murid telah lakukan sewaktu murid menghasilkan pakaian. Berdasarkan rajah 8, terangkan 3 tujuan menekan tersebut dan ruang jawapan. Kita lihat yang pertama, supaya pakaian elok, rata dan kemas. Mira nak cuba ke jawab yang nombor 2 sebab kita mensetrika pakaian ni adalah kawan baik kepada proses dalam penghasilan pakaian. Jadi kalau Mira nak cuba jawab soalan nombor 2. Boleh cikgu. Soalan nombor 2 pastinya untuk memudahkan lagi proses menjahit. Betul. Bila kita menggosok satu bahagian yang telah dijahit tu, dia akan mendapat permukaan yang lebih rata, lebih elok. Jadi dia memudahkan lagi proses untuk murid-murid menjahit pakaian. Dan yang ketiga adalah memberi bentuk yang elok kepada pakaian supaya pakaian itu tidak keronyok, tidak kedut-kedut dan nampak lebih kemas. Kita lihat bahagian masih lagi soalan 1 tapi di soalan B.
sebab dia ada 3 pecahan kat sini. Nyatakan 3 bahagian pakaian yang perlu ditekan semasa proses menjahit. Sebenarnya ada banyak bahagian yang boleh ditekan sebab tu kita melakukan kerja-kerja menjahit ni, tapi saya minta 3 sahaja. Jadi ini dianggap agak mudah untuk murid nak menjawab, dan murid-murid sebenarnya boleh ingat balik apa yang mereka lakukan sewaktu di dalam kelas amali. Baik cikgu. Saya cuba boleh cikgu? Boleh. Okey. 3 bahagian menjahit, 3 bahagian pakaian yang perlu ditekan semasa menjahit. Yang Mira pertama, nak cuba semua sekali ke? Boleh cikgu, saya cuba ke semuanya. Okey. Okey, yang pertama kelim. Okey. Yang kedua lisu. Lisu. Dan yang ketiga lengan. Betul tak cikgu? Kelim, lisu dan lengan. Lengan, betul. Tepat semua sekali. Okey, baik cikgu. Untuk yang C boleh cikgu? C senaraikan 4 alatan yang digunakan dalam proses menekan. Sudah tentulah kalau kita lihat gambar yang tadi tu, ada gambar setrika di situ. Betul. Tapi apakah alat lain yang boleh membantu untuk proses menekan ni? Jadi yang pertama adalah sudah tentu setrika tu sendiri. Betul. Yang kedua adalah papan menekan. Sebab kalau ada setrika, ada pakaian, kita perlukan tempat untuk kita menekan pakaian tersebut. Yang ketiga adalah wap ataupun setrika yang menggunakan wap. Dan yang keempat adalah kain lapik setrika. Jadi papan menekan tu satu alat, dan lapik ni pula, kain lapik ni adalah untuk membalut papan menekan tersebut. Kita lihat soalan kedua pula. Ini soalan pengiraan kos, dan soalan pengiraan kos ni biasanya memang agak popular di dalam SPM. Jadual 2 menunjukkan senarai bahan dan juga jumlah skos bahan yang diperlukan untuk menjahit sepasang baju kanak-kanak. Soalan pengiraan kos ni murid-murid kena kenal pasti apa yang diminta dalam soalan tu, sebab takut tersalah jawab, tersalah kira, sebab selalunya pecahan dia ada dalam 3 hingga 4 pecahan, dan setiap satu pecahan tu dia ada perkaitannya. Kalau tersalah jawab soalan yang bahagian A tadi, pecahan A tadi, takut nanti murid menjawab di bahagian B dan C pun takut tersalah juga, sebab takut dia punya pengiraan tu salah daripada mula sampai ke akhir. Jadi lihat apa yang diminta, ditunjukkan senarai bahan, okey, jumlah kos bahan. Baik. Kemudian lihat apa yang ada dalam bahan dia. Jadi kita lihat soalannya, berdasarkan jadual 2, hitung kos bahan untuk menjahit sepasang baju kanak-kanak. Dia punya markah 2. Okay, sepasang. Baik. Kadang-kadang diminta 10 pasang, 15 pasang. Jadi murid kena pasti, sepasang sahaja. Jadi lihat bahan tadi, kita senaraikan balik bahan yang terkandung pada soalan tadi. Fabrik kapas RM30, benang RM1, lapik dalam RM3 dan zip RM2. Yang ni pun jika murid menyalin semula pada soalan, pastikan nombornya betul semuanya untuk mendapatkan jumlah kos bahan. Yang ni perlu jumlahkan saja ya Mira. Murid tak perlu nak darab ke nak tolak dan sebagainya. Jumlahkan terus daripada fabrik kapas sampai ke zip tadi. Apakah jumlahnya tadi? RM36 cikgu. Congak pun dah boleh dapat jawapan dia. Betul tak? RM36. Kita teruskan untuk soalan berikutnya. Masih lagi soalan 2 di bahagian B. Pecahan nombor 2. Dia A tapi pecahan nombor 2. Jumlah kos pengeluaran jika kos upah sepasang baju kanak-kanak adalah RM20 dan kos sampingan adalah RM4. Markahnya 3 kat sini. Jadi murid-murid boleh tulis balik dia punya rumus bagi mendapatkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni adalah modal. Kita sebut sebagai modal sesuatu pakaian yang kita jahit. Jadi dekat pecahan 1 tadi kita dah dapatkan kos bahan dia yang RM36 tu. Lepas tu kita tambahkan terus dengan jumlah kos upah tadi. Okey. Dan upah dekat sini dan kos sampingan. Jumlahkan je terus Mira. Okey, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Jadi tulis semula kos bahan tadi RM36. Jadi Mira nak jawab yang untuk kos upah dan kos sampingan ke? Boleh cikgu. Untuk upah RM20 dan untuk sampingan RM4. Kita
catatkan balik semula dan tambah je. Kita akan dapat RM60, RM60. Dan kat sini dikata sepasang sahaja baju kanak-kanak, jadi murid tak perlulah nak darab ataupun nak bahagi dan sebagainya lah. Terus dapatkan je jumlah dekat sini RM60. Jadi lihat pecahan soalan yang ketiga, harga jualan sepasang baju kanak-kanak sekiranya mengambil keuntungan sebanyak 25%. Jadi jika kita nak menjual sepasang baju ataupun berhelai-helai pun, kita kena tahu dia punya harga jualan dan berapa keuntungan yang kita dapat. Macam tadi kita dapat kos pengeluarannya 60, tapi adakah kita nak jual dengan harga RM60 juga? Tak, cikgu. Kita nak untung sebanyak 25%. Apa jadi kalau tak ditambah dengan keuntungan tadi? Rugilah kita, cikgu, tak ada untung. Betul. Sebab kita dah menggunakan kos untuk bahan, untuk upah, membayar upah pekerja dan kos sampingan tadi. Kalau tak ambil keuntungan, nanti perniagaan pun boleh lingkup juga, ya. Betul. Okey, harga sepasang baju kanak-kanak tadi kita masukkan balik dengan jumlah kos pengeluaran tadi ataupun kita punya modal yang kita telah gunakan dalam menjahit sepasang baju. Okey, letakkan kat situ RM60 darab dengan 25% tadi. Kemudian kita dah darabkan, catatkan semula 60 dan tambahkan 25% daripada 60, kita akan dapat 15. Ini pun boleh congak juga. Dan kita terus jumlahkan terus RM60 tambah dengan 15 akan jadi 75. Jadi dekat sini kesilapan lazim yang biasanya murid lakukan, jika yang pertama murid dah betul untuk kos bahan tadi dan kos pengeluaran murid dah tambah dengan betul juga untuk kos upah, kos sampingan dan kos bahan untuk mendapatkan kos pengeluaran. Kadang-kadang dekat keuntungan ni murid selalu buat kesilapan sebab bila murid dah mendarabkan dan mendapatkan keuntungan tadi RM15, tapi murid terlupa pula nak tambah dengan kos pengeluaran. Jadi jawapannya kadang-kadang murid tulis RM15 sahaja. Okey. Selalu macam tu. Selalu saya sangat jumpa murid yang terlupa nak tambahkan balik harga jualan tu, kos pengeluarannya dengan keuntungan. Jadi tak dapatlah jawapan penuhnya kat sini. Baik, cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau ada murid yang menjawab soalan pengiraan ini, mereka hanya menulis jawapan saja pada akhir itu. Mereka tidak menunjukkan jalan kerja. Adakah jawapan mereka masih diterima? Maksud Mira, mereka terus ditulis macam kat sini. Ya. Okey, kos upah sepasang tu tulis RM60 macam tu. Dia tidak menunjukkan jalan kira. Nanti kita akan kehilangan markah. Saya bimbang murid akan kehilangan markah sebab kita lihat markah kat sini 3 markah. Jadi kalau tulis 60 RM60 sahaja, akanlah kekurangan beberapa markah dekat situ. Okey, baik, cikgu. Jadi kalau boleh daripada awal tadi pecahan nombor 1, 2 dan 3 tu buat dengan lengkap, kira dengan betul supaya langkah daripada yang pertama sampai terakhir tu dapat jawapan yang betul sampai ke yang terakhir ni. Okey, yang kedua dan ketiga kena betul kesemuanya. Nanti rugi kalau kita salah satu je, habis akan salah semua sekali. Baik, cikgu. Dan kita lihat yang terakhir, cadangkan 2 cara untuk meningkatkan keuntungan tanpa menaikkan harga jualan. Macam mana tu? Kita dah gunakan bahan dan membayar kos upah, ada kos sampingan juga, tapi nak meningkatkan lagi keuntungan dengan tidak menaikkan harga jualan. Bolehkah dapat untungnya, Mira? Boleh. Macam mana caranya? Mira ada cara dia? Saya rasa, cikgu, cara yang terbaik untuk untuk mendapatkan keuntungan tapi tak nak menaikkan harga jualan, yang pertama, untuk membeli bahan secara pukal, secara banyak untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Betul. Bila kita membeli barang secara pukal ataupun borong, kita dapat harga yang lebih murah lagi lah. Jadi kat situ kita dapatkan naikkan dia punya bukan naikkan, kita dapat keuntungan tanpa menaikkan harga jualan. Dan kita lihat yang kedua, Mira jawab tadi betul tak? Kita cek balik. Membeli bahan secara pukal untuk mendapatkan harga
lebih rendah, dan berikutnya adalah menjahit sendiri pakaian. Sebab bila murid-murid dah ada kemahiran menjahit, apa kata jahit sendiri pakaian tu untuk mengurangkan kos Upah. membayar upah. Betul. Sebab sekarang ni pun kos membayar upah pun dah mahal. Jadi kita nak dapatkan keuntungan kat situ, kita boleh menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa menaikkan harga jualan tadi. Baik, cikgu. Itu sajalah. Wah, ini contoh soalan untuk bahagian B. Ada 4 soalan kesemuanya dan murid-murid perlu menjawab kesemua soalan. Dan ingat kawan-kawan, setiap satu soalan itu ada berkaitannya, cikgu. Tadi di bahagian betul. A. Soalan A tadi ada perkaitannya. Jadi pastikan anda jawab dengan tepat supaya tidak hilang markah di akhir nanti. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak sambung lagi kelas kita selepas ini. Macam mana setakat ini? Menarik kan kelas dengan Cikgu Mira? Kalau anda nak tahu lebih banyak lagi tip yang menarik, kembali semula selepas ini hanya di Sukses SPM 2022 Pecutai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Dan untuk segmen ini, kita nak fokuskan bagi pengiraan kos. Mana yang rasa macam dah mengantuk ke apa, jangan mengantuk. Kerana ini merupakan segmen yang penting untuk murid-murid faham dan jelas. Okey cikgu, untuk segmen ini cikgu, pengiraan kos. Betul tak cikgu? Betul, pengiraan kos. Pengiraan kos yang tadi ada itulah. Kira-kira ni lah ni. Betul, yang kira-kira tadi itulah. Okey. Maksudnya kalau di dalam SPM nanti murid perlu bawa kalkulator untuk membuat pengiraan. Kena bawa kalkulator. Ingat tu kawan-kawan, kalkulator jangan tinggal. Okey cikgu, untuk segmen ini apa pula yang cikgu nak kongsikan kepada mereka semua? Kita masih lagi dalam bahagian B, tapi tadi kita dah jawab 2 soalan. Kalau dalam SPM nanti ada 4 soalan semuanya, betul tak? Betul. Jadi 2 dah jawab tadi, pengiraan kos dan juga soalan berkaitan dengan mensetrika tadi. Betul. Menekan dengan setrika bahagian yang kita telah jahit. Kemudian lihat pula sambungannya, masih lagi bahagian B. Rajah 9 menunjukkan sehelai skirt. Skirt ni pun warna merah. Okey. Berdasarkan Rajah 9, nyatakan 3 jenis penyudah tepi yang boleh dijahit pada skirt itu. Mira rasa apakah maksud penyudah tepi ni? Penyudah tepi. Kita dah jahit baju, okey, dah jahit satu skirt tu, dah sambungkan bahagian kiri kanan dia. Tapi kat bahagian atas ni, okey, dengan bahagian bawah, kalau kita tak sudahkan dia, nanti benang akan terkeluar. Betul. Ataupun disebut sebagai berjerumbai. Jadi itulah sebenarnya penyudah tepi. Kita nak mengemaskan lagi sesuatu pakaian supaya nampak lebih menarik dan tidak terkeluarlah bahagian-bahagian benang tadi. Jadi untuk skirt, kalau Mira lihat kat sini ada beberapa jenis penyudah tepi yang kita boleh sudahkan pada skirt tersebut. Kita lihat apakah jawapannya. Mira nak cuba? Boleh cikgu. Jawapan yang pertama, kelepek kecil. Kelepek kecil. Betul, kelepek kecil. Sebab kita lihat bentuk skirt ni skirt yang kembang. Jadi kalau kita menjahit dengan kelepek yang agak besar saiznya, mungkin tidak sesuai sebab dia kembang dan melengkung. Jadi dia perlukan kelepek yang kecil. Selalunya kita jahit kelepek kecil ni selain daripada bahagian yang kembang seperti skirt, baju yang kembang ataupun lengan yang rekaannya kembang, boleh juga dijahit pada hujung tepi selendang ataupun shawl supaya lebih kemas. Takkan nak pakai shawl dengan jahitan yang besar. Betul-betul. Jadi kita gunakan kelepek kecil ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai baby seam. Okey cikgu, saya tahu. Seterusnya. Okey cikgu, seterusnya kalau saya cuba boleh cikgu? Boleh. Untuk seterusnya saya rasa ikatan pinggang. Okey, ikatan pinggang yang saya sebutkan tadi bahagian atasnya. Ya. Jadi seterusnya adalah Ropol. Ropol boleh dijahit pada bahagian mana ya Mira? Boleh jahit kalau di tangan, mungkin di lengan tangan. Itu pada pakaian. Kalau pada skirt kita boleh jahit pada bahagian bawah. Kalau bahasa Inggeris kita sebut sebagai ruffle. Dia lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Jadi dapat memberikan hiasan kepada skirt tersebut. Jadi kalau skirt yang nampak macam biasa-biasa je, kita masukkan dengan ropol ni. Nampak lebih menarik lagi. Kalau untuk pakaian kanak-kanak memang sangat sesuai dimasukkan hiasan seperti ropol sebab memberikan bentuk ataupun skirt yang lebih menarik lagi, nampak lebih comel kalau kanak-kanak pakai. Betul cikgu. Okey, kita lihat B pula.
terangkan 4 fungsi penyudah tepi pada skirt. Fungsi dia, macam saya dah sebut tadi, beberapa fungsi. Jadi yang pertama adalah memastikan tepi pakaian tu lebih kemas supaya benangnya tak terkeluar dan tidak mudah koyak lah sebenarnya. Okey, yang kedua, Mira nak cuba? Boleh cikgu. Antara fungsi lain bagi penyudah tepi untuk mengukuhkan bahagian hujung skirt. Betul, mengukuhkan lagi bahagian hujung skirt tadi. Supaya Ketiga, hujung skirt itu tidak berjerumbai. Betul cikgu? Betul, tidak berjerumbai dan nampak kemas lah. Okey. Okey, seterusnya supaya hujung skirt tidak berjerumbai, dia sebenarnya ada berkaitan lah antara jawapan-jawapan tu. Lebih kemas, okey, hujung skirt tu lebih kukuh, tidak berjerumbai, dan yang terakhir, Mira nak cuba? Boleh cikgu. Yang terakhir, sebagai hiasan kepada pakaian. Okey, betul tak? Macam kita masukkan ropol tadi. Sebagai hiasan. Betul, secara automatiknya bila masukkan hiasan, nampak lebih cantik ataupun menarik lagi sesuatu pakaian ataupun skirt itu. Jadi selain daripada skirt tadi, senaraikan 3 jenis penyudah tepi lain yang boleh dijahit pada pakaian. Sebab ada banyak jenis penyudah tepi sebenarnya. Jadi kita lihat, sebab tadi macam Mira cakap, pada baju kan, nak jahitkan apa, pada skirt nak jahit macam mana, pada seluar, semuanya boleh gunakan jenis penyudah tepi yang berbeza-beza. Kita lihat yang pertama adalah lapik berbentuk. Saya terangkan dulu jawapannya, nanti saya akan jelaskan lebih terperinci. Kemudian collar, dan yang terakhir adalah render. Lapik berbentuk ni biasanya kita jumpa pada baju, pada top sebelah atas. Contoh macam baju kurung. Baju kurung kita gunakan lapik berbentuk lapik bentuk slit, okey. Slit berlapik, ataupun ada yang bentuknya seperti V. Baik. Okey, ini lapik berbentuk untuk bahagian leher ya, Mira. Jadi nampak tak kat situ? Jadi sinilah lapik berbentuknya. Okey, macam baju kurung tadi saya kata belah slip berlapik, bentuknya lebih kurang macam ni. Saya harap murid-murid fahamlah. Ni belah slip tu, okey, bahagian belah pada baju kurung tu kita panggil dia sebagai belah slip berlapik. Ada banyak lagi bentuk lapik berbentuk ni. Kemudian collar. Kalau murid nak jawab collar, sebab banyak jenis collar kan, collar tegak, collar lurus, collar Peter Pan, semuanya tak jadi masalah. Collar cekak musang. Betul, cekak musang. Ya, betul, memang betul tu. Jadi sebarang bentuk collar yang murid nak tuliskan pada jawapan ni boleh diterima. Tulis collar sahaja pun boleh. Collar tegak, cekak musang dan sebagainya pun boleh diterima, sebab dia juga termasuk dalam penyudah tepi tadi. Okey. Kemudian render. Render ni lebih kurang macam ropol jugalah, memberi hiasan pada pakaian. Jadi render ni kita boleh temui pada bahagian baju, skirt, seluar dan sebagainya lah. Dan ada banyak lagi lah jenis penyudah tepi yang lain. Kita lihat soalan berikutnya. Soalan berikutnya. Soalan 4. Soalan ni memang agak popular juga di dalam SPM nanti. Soalan mereka cipta pakaian. Sebuah syarikat penerbangan merancang untuk menukar pakaian seragam baharu bagi kru kabin mereka ataupun pramugari. Rekaan pakaian itu mestilah mempunyai gabungan, kita lihat kat sini ya, dua jenis pakaian casual. Jadi kalau yang murid-murid dah pelajari pakaian casual di dalam modul, dalam pakaian casual itu sendiri ada 3 pecahan, iaitu blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Jadi murid boleh pilih pakaian casual tersebut untuk mereka cipta pakaian ini. Yang penting pakaian casual itu gabungannya mesti ada bahagian atas dan juga bahagian bawah supaya dapat sepasang baju. Jadi Mira boleh cubalah kot. Boleh cikgu. Yang pertama tu A. Yang pertama A, untuk bahagian atas kita menggunakan blouse, manakala untuk bahagian bawah pula kita menggunakan palazzo. Betul. Boleh gabungkan blouse dengan palazzo. Tapi kalau nak gabungkan blouse dengan skirt pun tak jadi masalah. Okey. Kalau nak cakap nak tulis jawapannya bukan blouse tapi nak tulis kemeja pun boleh diterima, sebab kemeja juga termasuk dalam
pakaian Casual. Yang penting mesti ada bahagian atas dan bahagian di sebelah bawah. Okey, lihat B pula, lakar dan warnakan pandangan hadapan dan juga pandangan belakang rekaan anda dalam ruang jawapan. Jadi kat sini lihat lihat betul-betul murid-murid, lakar dan warnakan. Maksudnya mesti melakar rekaan dan warnakan supaya rekaan anda lengkap. Kita bimbang nanti kalau murid tidak mewarnakan lakaran tersebut akan kehilangan beberapa markah sebab tidak diwarnakan. Jadi soalan yang B dengan sini dia ada berkaitannya, labelkan 4 ciri style pakaian itu pada lakaran DB. Maksudnya kita dah lakar pada bahagian B tadi kat sini dan masukkan terus label pada lakaran kita di C pula. Baik. Okey, label C tu dimasukkan di B. Kita lihat lakaran. Okey, ini adalah contoh lakaran yang ringkas tapi agak lengkap sebab yang pertama diwarnakan. Okey, kita lihat ada tak ciri-ciri pakaian casual kat sini? Ada cikgu? Ada. Macam blouse tu nampak tak rupa blouse-nya? Nampak. Okey, nampak. Okey, blouse. Kemudian bahagian belakang pun ada dan seluarnya palazzo. Jadi rekaan palazzo ni ada setengah murid dilihatkan palazzo ni mungkin tak berapa kembang. Jadi sebenarnya palazzo pun ada banyak dia punya jenis rekaan juga, style dia. Jadi murid boleh lukiskan sama ada lebih kembang lagi pun tak ada masalah. Okey, nak kuncup sedikit macam yang Cikgu Mira dah beri contoh kat sini pun tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kita lihat dah diwarnakan, dah dilakar, warnakan, kena label setiap ciri style pakaian tu. Ciri style merangkumi yang pertama adalah lengan padanan rata. Ada banyak jenis lengan sebenarnya. Okey, lengan kembang, lengan kemeja, lengan raglan dan sebagainya. Jadi murid boleh tulis mana-mana satu ciri yang murid dah gambarkan dalam lakaran tadi. Kedua, pada lengan ada cuff sebab ada bahagian butang dekat sini. Okay, jadi butangnya kat sini ada cuff lah. Cuff dilakarkan pada bahagian hadapan dan belakang juga supaya nampak rekaan tu lebih seimbang. Mira nak cuba yang berikutnya sebab saya dah labelkan kat situ. Okey, yang di atas pula saya rasa itu collar cikgu. Ya, betul. Itu collar. Collar Pun ada banyak jenis juga. Collar lurus. Macam saya cakap tadi. Mira cakap apa? Collar cakap musang kan. Jadi boleh labelkan dengan collar dan berikut adalah butang dan lubang butang. Butang dan lubang butang dan juga collar. Kalau nak labelkan lebih daripada 4 ciri ni boleh ke? Sebab dalam soalan minta 4 je Mira. Jadi kalau murid nak labelkan lebih boleh ke tak? Boleh ke cikgu? Boleh sebab mana tahu kalau salah satu daripada label tu salah. Jadi murid masih lagi ada markah tambahan dekat situ. Sebab tu. ciri-ciri pada pakaian ni sebenarnya ada banyak. Contohnya murid nak labelkan sini adalah palazzo. Okey, nak labelkan okey palazzo di sini. Tidak ada masalah. Labelkan lebih daripada 4 pun okey, tidak ada masalah sebab boleh membantu murid untuk mendapatkan lagi markah dalam soalan lakaran ni. Lebih tak apa, kurang jangan. Ya, betul. Sebab untuk bahagian B ni kena ingat ada 10 markah. Baik, cikgu. 10 markah kalau kehilangan dapat 5 markah saja nanti rugilah. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Bila cikgu pesan tadi supaya murid-murid melakar dan mewarna. Kalau Betul. untuk mewarna gambar ni kan cikgu, apa medium yang terbaik untuk mewarna? Boleh ke murid-murid warna menggunakan selain daripada warna pensel? Boleh, tak ada masalah. Yang penting medium tu ataupun bahan tersebut mudah kering. Kalau lambat kering, contohnya nak gunakan cat minyak, tak sesuai lah. Okey, kalau nak gunakan cat air, watercolour, boleh juga tapi pastikan tidak menggunakan terlalu banyak air. Boleh juga menggunakan pen marker dan juga crayon. Baik, cikgu. Saya teruskan. Boleh. Tadi lakaran yang lengkap. Berikut adalah lakaran yang tidak lengkap dan tidak diwarnakan. Sebenarnya murid-murid yang membuat lakaran macam kosong saja, tak warna, menyumbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah tidak mengikut kehendak soalan. Yang kedua, lakaran menjadi kurang menarik lah sebab tidak diwarnakan. Penat tak kalau dah lukis cantik tak diwarnakan? Okey, akan kekurangan beberapa markah lah dekat situ. Baik. Okey.
Seterusnya, kita lihat pula tips untuk menjawab soalan rekaan pakaian ni. Jadi yang pertama adalah bila jumpa dengan soalan ini, kena pasti tema yang dikehendaki dalam rekaan tersebut. Kalaulah murid menjawab tidak ikut tema, bagaimana? Kalau tak ikut tema, Boleh ke? saya rasa mungkin murid bakal kehilangan markah, cikgu. Mungkin bakal kehilangan markah, tapi kalau murid dah membaca soalan dan kurang pasti dengan tema yang dikehendaki, cuba jawab juga. Jangan dibiarkan kosong ruangan tersebut. Sebab dia sebenarnya bila membuat lakaran tu dapat menyumbangkan markah juga. Berikutnya, mengenal pasti bentuk badan, mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu direka, memilih warna dan corak yang bersesuaian, melakar pandangan hadapan dan pandangan belakang, jangan lupa yang ini, mewarnakan, dan terakhir sekali adalah melabel dengan menulis ciri pakaian yang telah direka. Baik, cikgu. Baik, seterusnya, cikgu. Kita lihat peralatan yang perlu dibawa semasa SPM nanti. Yang pertama, kalkulator. Kalkulator ni kita nak gunakan untuk soalan pengiraan kos tadi. Tak ada kalkulator mungkin susah sikit lah sebab terpaksa kira secara manual. Yang kedua adalah pembaris krokis. Pembaris krokis ni sebenarnya pembaris yang mempunyai bentuk badan manusia ataupun figura. Dapat membantu murid untuk menjawab soalan bahagian lakaran fashion pakaian tadi. Dan ini adalah medium yang agak penting, iaitu pensel warna. Kita dah habis kita punya ulang kaji. Jom kita lihat apakah tips yang dapat membantu murid-murid dalam SPM 2022. Pesanan akhir sebelum menghadapi SPM, yang pertama adalah membuat ulang kaji buku teks dan juga bahan bacaan yang berkaitan. Jangan lupa baca buku teks dan apa saja bahan bacaan yang telah diberikan oleh guru anda. Kemudian sentiasalah merujuk dengan guru dan bertanya sebarang bentuk masalah yang anda dapati. Kemudian, macam saya cakap tadilah, bahan dan peralatan yang perlu dibawa, bawa alat tulis, pensel, pemadam, pen, kalkulator, bahan mewarna dan juga alatan yang bersesuaian untuk melakar. Dan yang terakhir sekali adalah hadiah awal ketika SPM. Tarikh dia tadi, Cikgu Mira dah sebutkan bila? Tarikh tadi? Pada 2 Mac. Ingat tu kawan-kawan. 23 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Hadir kalau boleh 30 minit awal daripada masa SPM tu nanti. Dan yang terakhir sekali, kesilapan yang perlu dielakkan oleh calon ketika menjawab SPM, tidak membaca arahan soalan. Tolong elakkan. Jadi baca arahan soalan tu dengan betul-betul, dengan teliti. Kemudian tidak menjawab soalan sehingga selesai. Dibiarkan separuh saja daripada soalan tu. Jadi jawab sampai habis. Menggunakan masa yang terlalu lama untuk menjawab. Ada setengah murid tu, ada setengah calon dia suka fikir lama-lama untuk menjawab. Jadi membuang masa. Yang keempat, gagal menyusun atur langkah kerja dengan betul. Dan yang terakhir sekali adalah tidak membawa peralatan yang lengkap ketika SPM. Itu sahaja tips daripada Cikgu Azmira. Dan kalau kita dah sampai ke penghujung ni, mungkin Cikgu ada sedikit rumusan yang Cikgu boleh kongsikan secara ringkas kepada mereka semua. Baiklah, saya galakkan murid-murid yang pertama macam saya cakap tadi, datang awal ketika peperiksaan, membuat persediaan yang awal juga sewaktu peperiksaan supaya tidak kelang kabut sewaktu ujian SPM nanti, dan berdoa. Selain daripada kita berusaha membaca buku, perlu berdoa dan yakin kita dapat skor dalam mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Ya, ingat kawan-kawan, datang awal sekurang-kurangnya 30 minit awal sebelum pentaksiran akan dijalankan. Betul, sebelum pentaksiran. Dan pastikan jawab dengan baik dan sentiasa bertenang. Ingat pesanan cikgu dan gunakan ilmu yang cikgu dah kongsikan dalam kelas kita pada hari ini sebaiknya, dan semoga anda semua beroleh kejayaan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!